Khardawi kata, bila diorang cuba nak bakar gereja, dia dua kata dia tak boleh balik Mesir. Dia arah orang Islam, termasuk penyokong-penyokong Ikhwan Muslimun, pergi dan bekerjasama dengan ketua padri, jaga benteng, pertahankan gereja, jangan dirosak dan dibakar. Maka pemuda-pemuda Islam tu turun pergi. Pemuda Islam, bukan pemuda UMNO. Ya. Bukan pemuda dapat 200 juta. Hidup Melayu, darah Melayu. Orang ambil 200 juta, kamu dapat 20 ringgit. Alhamdulillah. Bodoh. Syekh Khardawi, Syekh Yusuf Al-Khardawi, kamu pergi. Jadi dia benteng gereja. Jadi gereja diselamatkan. Jadi orang Kristian kata, oh ni Islam baru adil. Orang Islam nak serang, orang Islam yang bertahan. Dia kata dapat. Orang Kristian di jumlah kecil. Jangan dekat depan. Mereka di depan. Jadi bila orang Islam tengok, dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalah. Roh. Balik. Selamat berapa banyak gereja. Itu baru contoh yang berlaku. Dan Syekh Khardawi pula, dia kata apa? Sudah sampai masa dan ketika orang Mesir, Muslim dan Kristian, bangun, pertahankan hak mereka. Apa arti Islam? Kata dia, kalau tidak ada inqilab, kemerdekaan dan kebebasan. Apa arti Islam kalau tak jamin kedamaian? Apa arti Islam kalau tak jamin keadilan bagi rakyat yang bawah? Apa arti Islam dan maruah negara Islam kalau biar hidup puluh tahun di bawah pemerintah yang zalim dan terasuah? Itu Syekh Khardawi, orang bangkit. 2 hari yang lalu dia balik ke Mesir, juta orang sambut dengar ceramahnya. Dia puluh tahun tak boleh balik ke Mesir. Di bawah Mubarak, sekarang baru balik, sambutan orang luar biasa. Syekh Khardawi, bukan Ustaz UMNO. Beza. Sudah orang boleh fikir. Sebab apa? Sebab kezaliman itu nyata orang faham. Tapi sebulan sebelum itu apa dia kata? Kalau baca utusan Mesir, ya, di Mesir buat ada macam utusan. Al-Ahram. Wah, ini pemimpin teragung, pemimpin yang paling banyak pengorbanan, Mubarak. Pemimpin teragung, Mubarak. Wanita pertama, Suzan. Pemimpin teragung, Mubarak. Wanita pejuang rakyat miskin, Suzan. Itu je, lain tak nak baca. Iya. Jangan angguk saja. Undi bulan. Tengok tu silang. Angguk saya ni kena letih. Angguk betul. Takkan macam mana? Tu makcik tu fikir. Saya apa makcik? Dia orang bagi 200 ringgit. Sudah. Tengok televisyen macam RTM. Televisyen Datuk Rais. Dan TV3. Itu tak ada. Berita makan tak ada. Semua aman. Bagus. Tak ada orang miskin. Semua bagus. Ini tengok pembangunan. Menteri datang buka projek tu. Buka projek ni. Pembangunan. Bagus semua. Tapi orang tu meluap di dalam. Harga minyak naik. Harga gula naik. Harga tepung naik. Harga barang semua naik. Gaji tak naik. Kehidupan rakyat susah. Pemimpin dia kumpul wang. Kontrak. Bila jadi, tembak. Beratus ribu. Luka. Mubarak berhenti. Mubarak Suzan, anak dia, Gamal, berhenti. Wang berapa? Estimate-nya di antara 40 sehingga 70 bilion dolar Amerika. 240 bilion ringgit keluarga ini sapu. Mubarak bertebah. Ya. Sekarang ada kebebasan. Sementara kerajaan sementara. Dan saya baru dapat maklumat. Dia akan minta beberapa orang untuk bincang dengan pembangkang. Tapi saya tak tahu boleh pergi tak pergi. Kerana ini semalam ni nak balik. Esok mahkamah pula. Malau. Kena pergi pula. Kerana dia minta Presiden Habibie, saya dan wakil Turki, 1-2 orang lain untuk duduk boleh bincang mengenai bagaimana, apa maksud perubahan dan apa pandangan kami tentang proses transisi yang harus berlaku di Mesir. Maka
Kalau keadaan mengizinkan, saya boleh join. Kalau tidak, saya tak dapat. Tapi sudah apa maksud? Pemimpi. Bulan lalu dia manusia agung dan ulung di Mesir. Sekarang orang tahu rupanya dia khianat. Khianat dasar luar. Dia khianat kerana ni tindas rakyat dan curi wang begitu banyak. Orang kita tahu itu Mesir. Kata Mubarak setelah tercetusnya di Tunisia, itu Tunisia lain daripada Mesir. Mesir orang tahu undang-undang. Atau berlaku di Mesir. Berlaku di Mesir, Datuk Seri Najib kata itu Mesir. Bukan Malaysia. Najib, dengar abang cakap baik-baik. Buat pilihan raya dengan bersih dan adil. Saya atas nama Pakatan Rakyat pada malam ini memberi amaran keras kepada Datuk Seri Najib. Adakan pilihan raya yang bersih dan adil. Karena kali ini kalau kamu menggunakan Suruhanjaya Pilihan Raya menipu, kami akan kerahkan kekuatan bersama rakyat membantah keputusan itu. Jangan permainkan. Apa pilihan kita? Saya tunggu Hadi kita bincang apa pilihan kita. Ikut pilihan raya secara aman. Ikut perlembagaan. Tak mau gaduh. Itu pilihan kita. Jangan cua, dia lain sikit. Tetapi jangan permainkan kita. Jangan bercakap dunia. Oh, mana dia tipu, mana dia tipu. Media, mana dia bebas. Sombong muka main tengok. Datuk Rakyat Syafie. Bila bercakap mengikut budaya dan adat istiadat Melayu dan boleh berkerti kita. Apa yang dilakukan oleh ketua pembangkang itu tidak berakhlak. Itu orang yang moralnya rendah dan orang Melayu harus menolak sikap dan moral begitu. 3 hari kemudian bocor Wikileaks, Datuk Rakyat dituduh rogol. Dia rogol saya tak tahu. Saya tak tahu. Tetapi tengok, Allah nak tunjuk terang-terang. Kamu fitnah orang, kamu sombong, kamu angkuh. Apa jadi? 3 hari berlalu terbongkar cerita. Apa dia sebut? Saya dengan sedih, rasa kesal kerana saya difitnah dan keluarga saya menerima aib yang sedemikian rupa. Rais, yang aku ni bukan manusia. Jangan, sebab itu jangan fitnah. Bila orang tanya saya tidak tahu. Tetapi siasat-siasat. Ini yang kena. Ini nak bagi mahkamah itu. Asyik. Ya Allah, nak dengar. Ya Rabbi. Tapi Tuhan uji saya kenal. Reba. Kena sabar. Tapi berkat doa. Jangan lupa doa lah sama. Amin. Amin. Saya yakin. InsyaAllah. Dia rancang-rancang. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Ini keyakinan kita. Apa dia? Hari itu kata dia dipaksa. Lapor kata dia dipaksa. Dia dakwah suka sama suka. Keluar laporan doktor tak ada bocor. Exhaust pipe clear. Kemudian doktor itu doktor pertama. 3 doktor. Bak keluar pula di mahkamah baru ni dokumen doktor mengatakan bukan liwat tetapi percobaan untuk liwat. Attempted sodomy. Pula dah. Tukar lagi. Kemudian mari Jabatan Kimia bagi dokumen. Ambil kod B12, B11 dan DNA bla bla bla. Ini dia ini. Lawyer punya kata ini. Dokumen kami lain. Dah kita kata, dokumen apa ini? Jangan ganggu. Jalan 12. Hakim peguam saya bangun kata B12 tak ada. Yang Arif. Bukan Arif lah, tapi nama gelaran Arif. Cek dokumen yang bagi kat kita tipu. Lain dengan dokumen yang ada Jabatan Kimia. Tangguh lagi. Apa sudah Najib. Nak lawan aku lawan. Tak usah kerja ini. Ini ya buku jingga. Ini kan buku jingga. Buku jingga kita bagi rancangan. Jawab. Buku jingga
jingga ni cadangan kita. Dulu orang kata, Datuk Tuan Rahim, Fauzi Rahman ni cakap. Mana rancangan? Maka kita kata, okey. Bincang, bagi rancangan ni, begini, ekonominya pun. Oh, tak mau lama sangat. Tapi kamu perintah. Anwar kita, Ustaz Hadi, Isyang, kami tiga parti ni masuk Putrajaya, nak buat apa? Segera. Okey. Ayat dah betul tu. Siap, teliti, bagi dia buku jingga. Datuk Najib kata apa? Buku jingga. Anwar, dia tahu apa ekonomi. Kalau Pakatan Rakyat buat program ini, bankrupt, muflis negara. Bagi perintah tu. Saya kata, mana ada Najib? Di dunia ni beritahu kita, Arab, China, India, mana ada sejarah dunia istihad. Negara ini telah menjadi muflis setelah kerajaan membantu rakyat miskin. Ada benar-benar? Tak ada. Yang muflis itu sebab pemimpin rasuah, pemimpin, isteri, anak, keluarga, kroni ambil puluh-puluh bilion angkut daripada negara rasuah. Bukti. Nigeria, negara kaya pengeluar minyak. General Sani Abacha, siapa penasihat dia? Eko. Apa dia buat? Curi 20 bilion dolar Amerika Syarikat. Saya baca laporan itu masa saya di Bank Dunia. Negeri miskin, rakyat miskin, bankrupt sebab pemimpin bawa keluar 20 bilion dolar Amerika. 70,000 juta ringgit. Ini cerita 20 tahun yang lalu. Mesir. Negeri rosak sebab pemimpin rasuah. Jadi itu jawapan saya. Bila Datuk Seri Najib kata begitu, tak tahu buat, saya kata baik. Kalau begitu Datuk Najib, kita debat. Kita debat. Datuk Najib belah sana, saya belah sini. Kalau tak cukup, dia okey, Datuk Najib dengan Tan Sri Muhyiddin belah sana, saya belah sini. Okey, tak cukup, dia cakap 30 minit, saya cakap 20 minit. Cukup. Kemudian kita bahas. Dia jawab, wah, yang ini saya terkejut. Dia hina saya. Jarang Datuk Najib ni dia tak cakap macam tu. Tapi kali ini dia lajak. Dia kata, nak debat dengan saya? Kita banyak bahan ni. Kita akan bongkar semua, lagi demam dia, londeh saja dia. Hai. Saya jawab, Datuk Najib, kamu kawan saya dulu. Susah serang pribadi. Saya aja debat soal ekonomi. Soal rakyat. Bukan soal saya atau soal Datuk Seri Najib. Soal program untuk rakyat. Jangan hina saya. Dah banyak hina dah. Berapa kali telanjang dah. Ya, tahun 2008 telanjang ukur pula datang tu. Haram jadah subuh. Ya, tuan-tuan gelak lah tak suruh ukur. Wah, UMNO ni teruk tuan-tuan. Sungguh. Saya dulu timbalan Presiden UMNO. Tak setuju tak apalah. Dia nak aib buat apa? Campak dalam lokap di atas simen. Umur saya 63 dah sekarang. Walaupun nampak 43. Nak buat macam mana?